Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton di rumah? Saya doakan semoga anda semuanya sihat dan ceria di samping keluarga, insya-Allah. Dan pada hari ini kita masih lagi dalam fasa 1 Perintah Kawalan Pergerakan. Pastikan anda berada di rumah dan keluar hanya untuk urusan penting sahaja. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada hari Jumaat ini kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan segera mengangkat wabak ini dari muka bumi. Tanda pagar menang bersama, lindung diri, lindung keluarga. Dan pada hari ini tuan-tuan, puan-puan, kita nak bersama-sama dalam tilawah interaktif mempelajari surah Al-Qamar bermula ayat 17 hingga 21 dengan Taranum Hijaz. Dan seperti biasa, bersama dengan saya tak keseorangan, yang berbahagia Ustaz Amir Rahman Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz ada sikit kata-kata aluan nak bagi kepada penonton di rumah. Silakan Ustaz. Harap-harap sidang penonton dapat terus bersama dengan kita dan bersama dengan Al-Quran. Dan di waktu PKP ni saya kira kita ada banyak masa untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran untuk dibaca, difaham dan ditadabbur, insya-Allah. InsyaAllah, sama-sama duduk rumah, boleh panggil anak-anak, boleh panggil sama-sama keluarga, duduk di depan TV, sama-sama kita belajar Al-Quran pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari akan menjadi pembimbing kita, menjadi rakan kita di akhirat nanti, insyaAllah. Baiklah, sahabat-sahabat, kita nak dengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Qamar ayat 17 hingga 21 daripada juri jemputan kita pada minggu ini. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah dia sebentar tadi contoh bacaan surah Al-Qamar ayat 17 hingga 21 yang dibacakan oleh Ustaz Amir Rahman menggunakan Taranum Mujawwad Hijaz. Jadi penonton-penonton di rumah bolehlah praktis dulu. Lepas ni boleh hubungi kami di sini di talian 0322887876. Kita di sini sentiasa membuka ruang dan peluang untuk penonton-penonton di rumah menghubungi kita di sini untuk sama-sama kita memperbaiki lagi mutu bacaan. Baiklah, kalau tadi dah dengarkan Ustaz baca surah Al-Qamar ayatnya, kita nak lihat pula terjemahan surah Al-Qamar ayat 17 ini. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat yang ke-18.
kaum Ad pun mendustakan pula. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Itulah dia sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terjemahan surah Al-Qamar ayat 17 hingga 21. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan juga iktibar daripada surah ini, insya-Allah. Baik Ustaz, hari ini kita nak belajar Taranum Hijaz Ustaz. Mungkin Ustaz boleh seperti biasa bagi tahu sikit macam mana ciri-ciri Taranum Hijaz ni untuk kita ulang kaji pelajaran-pelajaran yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin man salaqatil anwaru illa bidzatih. Sedang penonton yang saya kasih sekalian, alhamdulillah bersama lagi kita dalam rancangan tilawah interaktif, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada suratul Qamar dengan menggunakan Taranum Hijaz. Ni kalau kita lihat seperti mana yang ada di dalam paparan kita ya, berkenaan dengan Taranum Hijaz ni, antara sifat-sifat yang dikemukakan di situ ya, geraknya agak lambat ya, tetapi tegas ya, lincah ya, dan sesuai dengan tingkat-tingkat suara yang pelbagai. Makna lagu Hijaz ni daripada rendah sampailah ke suara yang tinggi, dan ianya biasa dialunkan pada ayat-ayat yang kita kata menceritakan tentang azab, menceritakan tentang malapetaka ataupun musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada sesuatu. Dan kalau kita lihat dalam ayat ni amat sesuai lah ya, cerita bagaimana Allah SWT menghantar angin kepada penduduk Ad itu ya, bagaimana Allah Ta'ala azab penduduk Ad itu, kita boleh alunkan dengan lagu Hijaz ni, dan insya-Allah dia akan memberi kita kata satu rasa atau zauq ya, satu perasaan yang lebih kita kata mendekati, menjiwai tadabbur atau kefahaman daripada ayat yang kita bacakan ini, insya-Allah. Baik Ustaz, macam mana penonton-penonton di rumah ni nak dapatkan Taranum Hijaz ni? Sebelum mereka, kita bagi peluang untuk telefon sebentar lagi. Macam mana tu Ustaz nak bagi diorang ni faham dulu macam mana Taranum Hijaz tu dialunkan? Kalau kita lihat seperti mana yang saya contohkan tadi, lagu Hijaz ni seperti juga kaedah lagu yang lain, ada sederhana, ada tinggi, ada tertinggi, kemudian biasanya kita tutup dengan rendah. Jadi kalau suara kita tak boleh tinggi sangat, kita tak payah ambil lah yang paling tinggi tu. Jadi boleh contoh tadi saya buat tadi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ini yang biasa ya, mana kita panggil tabakat sederhana. Naik sikit, كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Naik satu tangga, naik satu lagi, إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. Itu dah dapat dah tu 3 tingkat. Kemudian tuan-tuan buat turun suara sampai ke tingkat yang paling rendah sekali. Dengarnya mudah saja, tapi tak tahulah macam mana nak alunkan tu nanti. Tak tahulah sesat ke Taranum mana satu, Bayati ke, Hijaz ke, Jiharkah ke. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan hubungi kami di sini di talian 0322887876. Baik Ustaz, kita nak pergi pula ke hukum tajwid. Tadi dah dengar sikit Ustaz bagi pengenalan Taranum. Kita fokus pula apa dalam ayat ni Ustaz yang boleh penonton-penonton di rumah berikan penekanan. Kalau kita lihat pada ayat-ayat ini, kita dah tandakan ya beberapa kalimah ya, dan saya kira antara benda yang kita beri perhatian ialah pada hukum ra ya, pada perkataan li zikri, kemudian pada perkataan rihan ya, saran ya,
mustamir, ya, munqair wa nuzur, ya. Cuma saya nak tekankan sikit pada hukum ra ni, pada kalimah mustamir tu dia ada berbeza sedikit kerana ra itu ada tasydid atau sabdu, maka sebagian ulama mutaakhirin menyatakan ianya perlu diberi penekanan suara atau itu yang kita panggil an-nabru. Maka kita baca mustamir, kita tekan huruf yang sebelum untuk menunjukkan ianya bersabdu. Yaumi nahsim mustamir, mustamir, dia macam ada spring sikit ya pada ra tu dengan kita menekan huruf yang sebelumnya. Jadi dia macam ada spring pada ra tu, menunjukkan ra tu asalnya ada dua, iaitu ra bersabdu. Itu antara hukum tajwid yang kita perlu beri perhatian. Selain daripada itu pada hukum-hukum yang lain lah, contoh rihan, ya, pada ikhfa syafa'i, ikhfa hakiki, sarsaran fi juga ikhfa hakiki. Begitu juga pada nakhlim idgham ma'al gunnah, itu saya kira hukum yang biasa kita sentuh dalam siri-siri kita sebelum. Kalau ra tu Ustaz, macam mana kita nak membezakan tafkhim dan juga tarqiq Ustaz? Ya. Itu panjang juga ceritanya tu Sipin, ya. Cuma dalam ayat ni kalau kita nak mudah, yang paling mudah lah kaedah terpegang, kalau bagi atas dan bagi depan dia tebal. Sama ada dia baris atas atau sebelum dia baris atas, dan syarat dia matilah. Tapi kalau baris bawah, sebelum dia baris bawah dan yang berkaitan, contohnya ya dia seperti baris bawah juga, maka dia tipis. Cuma ada sedikit perbahasan pada perkataan wa nuzur tu. Wa nuzur. Itu saya kira kejap lagi kita akan cerita kerana agak panjang juga. Tapi kalau dapat, saya ingin juga dengar dulu bagaimana pemanggil kita membaca pada kalimah wa nuzur. Kita ada jumpa dua kali dalam ayat ini, iaitu pada ayat 18 dan juga pada ayat yang ke-21. Jadi Ustaz nak dengar dulu macam mana peserta-peserta kita pada hari ini memperdengarkan bacaan, barulah nanti Ustaz akan komen dan tunjuk contoh sikit macam mana cara membaca wa nuzur tu. Okey, baik. Sahabat-sahabat di rumah boleh menghubungi kami di sini di talian 03-2288-7876. Dan Ustaz, kita nak sambung sikit lagi berkenaan dengan qalah-qalah pula macam mana Ustaz? Ya. Qalah kalau kita lihat dalam ayat ini, saya kira tak ada. Satu saja, walaqad. Tapi qalqalah yang sangat ringan lah, ataupun kita panggil qalqalah sughra, ya. Tipis, walaqad, dan ianya agak ringan berbanding sekiranya ianya duduk di bahagian hujung, ya. Kerana itu kita maklum, ya, kerana bila hujung ni makna seolah-olah dia dah tak ada kalimah lain kita nak sebut, maka bunyi lantunannya lebih kuat berbanding dengan yang ini, kerana dia ada huruf lain yang mengiringi dia, maka kita rendahkan bunyi lantunan. Baik. Lepas kita nak fokuskan lagi dengan hukum tajwid, kita sudah pun ada seorang pemanggil di talian. Kalau sudah pun bersedia, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Hajah Esa dari Tanah Merah Selatan. Hajah? Esa. Hajah Esa dari? Ya, Tanah Merah Selatan. Dari Tanah Merah Kelantan. Okey. Dah bersedia? Sudah sedia. Okey. Tadi lagi tunggu. Okey, kalau dah bersedia boleh teruskan bacaan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Puan Hajah. Saya baca Ustaz dah. Sila. Lagu Hijaz, ya Puan Hajah? Jadi tak Ustaz ni tentang belajar Ustaz ya. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zaraknaha ayatan fahal muddakir. Puan Hajah boleh dengar suara saya kan? Ya. Okey, kita mula ayat 17 ini Puan Hajah. Ayat 17. 17. Ya, Ya. Walaqad yassarna ta? Ya, betul. Silakan. Ya, Walaqad yassarna al-Qur'ana lil-dhikri fahal muddakir.
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Hajar. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Hajar Esa daripada Tanah Merah, Kelantan. Macam mana tu Ustaz? Ya. Pak Hajar Esa baca tak tadi, macam kita dengar tadi awal di ayat awal tu dah betul dah sebenarnya. Ya. Mungkin ada keliru sikit Hajar Esa. Ya. Saya kira Puan Hajar Esa dia surah ini dia pada ayat walaqad yassarna ni diulang, Allah SWT mengulang beberapa kali ya dalam Al-Quran. Jadi mungkin Puan Hajar tersilap baca ni, ambil petikan yang lain. Petikan yang lain daripada ayat. Apapun saya dengar secara keseluruhan tadi bacaan tu lancar ya. Cuma kalau dapat kita nak baca ayat yang kita fokuskan pada hari ini, mungkin sebentar lagi mungkin Puan Hajar nak cuba call kita semula mula ayat 17 sehingga ayat yang ke-21. Saya harap pemanggil jangan tersilap ya. Kita fokus hari ini pada ayat 17 sehingga ayat yang ke-21. InsyaAllah mungkin ada lagi pemanggil-pemanggil lain, InsyaAllah kita akan berikan komentar pada bacaan selagi semua, InsyaAllah. InsyaAllah. Tak apa Puan Hajar Esa, boleh cuba lagi menghubungi kami di sini di talian 0322887876. Pastikan tak tersalah ayat, pastikan bersedia dengan buku nota dan juga mushaf Al-Quran di rumah. Kita nak sama-sama belajar surah Al-Qamar ayat 17 hingga ayat 21, insya-Allah. Kita sentiasa mengalu-alukan bacaan panggilan daripada tuan-tuan dan puan-puan di rumah, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi sikit hukum tajwid di dalam ayat ni Ustaz. Ya, seperti mana yang saya sebut tadi sikit ya, pada perkataan wa nuzur ni ada beberapa pandangan lah ya. Antaranya ada yang mengatakan mesti dibaca dengan tebal ya, wa nuzur, kerana ra itu kita matikan sebelumnya bari dhamma. Inilah pandangan yang dipegang oleh almarhum Syekh Az-Zayyad dan seorang ulama besar lah. Jadi dia mengatakan kita baca tebal. Cuma ulama-ulama yang mutaakhirin yang kemudian ni mereka membahaskan wa nuzur ni boleh baca tebal, boleh baca tipis. Mengapa baca tipis? Kerana wa nuzur itu asalnya ada huruf ya belakang, wa nuzuri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada perkataan-perkataan lain yang kita akan jumpa huruf ra diikuti dengan ya, tetapi ya itu dipadamkan, dihazaf. Contohnya kita baca walaili idza yasr, contohnya yasri asalnya ada ya. Maka pada perkataan idza yasri an asri, mereka mengikut pandangan Ibn Jazari menyatakan boleh tebal dan boleh tipis ya. Jadi cuma pada perkataan wa nuzur tidak dinyatakan, maka mereka mengkiaskan perkataan wa nuzur ni seperti mana perkataan idza yasri atau an asri, maka boleh nak baca azabi wa nuzur tebal atau azabi wa nuzur tipis. Itu maknanya dua-dua pandangan itu ada dikemukakan oleh ulama tajwid kita. Baik, itu dia penerangan yang sangat jelas diberikan oleh juri kita pada minggu ini. Baik, kita sudah pun ada pemanggil yang kedua di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Abdul Malik. Encik Abdul Malik daripada mana? Kelantan. Kelantan. Set kita juga. Tadi pun set kita. Okey, dah bersedia dah? Boleh dah. Okey, boleh teruskan bacaan. Kena waktu di skrin tak ada keluar Okey, baik. Kita akan paparkan insya-Allah. Okey, silakan tuan.
Silakan. Saya minta Encik Abdul Malik untuk perlahankan audio di televisyen supaya tidak mengganggu video kita. Jauhkan sikit Encik dari telefon, dari televisyen. Boleh. Silakan Encik Malik. Encik Malik. Ya. Ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Terus Encik Malik, teruskan. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Terus. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Malik daripada Kelantan. Kita nak dengarkan apa komen untuk Encik Malik. Persilakan Ustaz. Ya. Encik Malik nampak dia ada lambat sikit baca kerana menunggu pada siaran TV kita. Jadi untuk sidang penonton semua, untuk makluman siaran kita di televisyen ni memang ada, kita panggil delay lah beberapa second. Jadi kalau tuan-tuan hubungi kita, tuan-tuan terus saja baca, tak perlu tunggu pada suara yang keluar daripada kotak televisyen itu. Jadi yang pertama saya nak sentuh pada perkataan kazzabat adun, Jadi adun tu bagi depan kan, bermatain bagi dua depan, kita kena muncung betul. Kazzabat adun bukan adun. Dan saya lihat perkara ni Syikin banyak terjadi pada orang belah Kelantan. Kenapa tu Ustaz? Ya, mungkin kerana cara mereka bercakap. Dia banyak pada baris dua ni. Orang belah Kelantan dia akan baca dengan sangat tipis adung dah kalau biasa kita sebut dia dah biasa bercakap dengan cara dia nipis, jadi kita kena jagalah adung fa. Itu satu. Kemudian yang kedua, Cik Malik tadi mewakafkan pada perkataan yaum pada ayat ke-19 صر عليهم ريحا صرصرا في يوم. Jadi yaum di situ kita tak bolehlah waqaf kerana kalau dalam bahasa Arab ianya dipanggil sebagai idhafah ataupun mudhaf yaumi nahsin. Itu baru ceritanya, itu pada hari
kita kata pada hari yang nahsin tu nahas lah, orang Melayu pun sebut nahas hari nahsin mustamir, hari nahas yang sangat berpanjangan. Jadi fi yaum, dia agak macam kita kata tergantung hari apa, cerita tentang apa. Jadi yaumi nahsim musta'ir tu adalah satu istilah yang kita kena wakafkan. Itu saya kira dua perkara tu Cik Malik boleh ambil perhatian, dan juga pada pemanggilan lain juga ambil perhatian. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, itu dia komen daripada Ustaz. InsyaAllah boleh lagi pemanggil-pemanggil seterusnya perbaiki lagi bacaan mengikut apa yang dikomen oleh Ustaz sebentar tadi. Jadi Ustaz, macam kita tengok apa yang Encik Malik baca sebentar tadi, kalau macam di ayat inna arsalna alaihim rihan tu, kita tengok dia panjang kan Ustaz. Macam kalau dekat mana sebenarnya tempat yang boleh berhenti dan nak disambung semula tu dari mana? Kita boleh berhenti pada inna arsalna alaihim rihan sarsara. Boleh. Allah Ta'ala mengutus atau menghantar angin yang sejuk, angin yang hebat. Kita berhenti situ. Berarti kita ambil balik rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Ini sekurang-kurangnya lah bagi orang yang bernafas pendek, boleh ambil di situ dan habiskan. Baik, pastikan penonton di rumah fokus. Kita tak nak ulang kesalahan yang sama. Baik, kita sudah pun ada pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Muhammad Amar Nazmi bin Muhammad Asri. Muhammad Amar, umur berapa ni, Dik? 10. 10 tahun, Masya Allah. Bagus, berani nak baca. Okey, boleh teruskan bacaan adik Amar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni darjah berapa ni? 4. Sekolah kat mana? Sekolah Kebangsaan Seri Baru. Seri Baru. Sekarang ni PDPR lah, belajar dari rumah. Ya. Okey, baik. Silakan. Ustaz nak dengar. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ صدق الله العظيم. Adik Amar belajar Quran di mana? Rumah. Dengan ibu, dengan ayah? Dengan atuk. Dengan atuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih adik Amar. Baik Ustaz, saya dengar tadi bacaannya sangat baik, sangat merdu, untuk didengar sedap telinga mendengarnya. Tapi kita nak dengar komen Ustaz sebentar saja lagi. Kita nak berehat dulu seketika. Jumpa lagi selepas ini dalam rancangan Tilawah Interaktif.
Bertemu kita lagi dalam rancangan Tilawah Interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Anda bersama dengan saya Nur Ashikin Muhammad Abdul Malik. Kita bersiaran daripada studio IBC Angkasa Puri. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru sahaja mengikuti kita di sini, sekarang hari ini kita belajar surah Al-Qamar ayat 17 hingga ayat 21 dengan Taranum Hijaz. Dan kita sudah pun tadi ada beberapa pemanggil yang memperdengarkan bacaan, dan talian sentiasa kita buka untuk anda menghubungi kami di 03-2288-7876. Jadi bolehlah hubungi kita untuk sama-sama kita memperbaiki mutu bacaan. Baik, tadi kita dah dengarkan adik Amar kita baca. Kita nak dengarkan pula macam mana komen Ustaz untuk adik Amar tadi. Ya, Alhamdulillah saudara Syikin. Bagus adik Amar punya bacaan. Dari segi tajwid saya kira okeylah, sesuai dengan umur. Jadi itu saya kira satu nasihat juga untuk rakan-rakan semua di luar. Apabila kita memperdengarkan atau mempelajari atau mengajar Al-Quran ini, kena daripada kecil kita terapkan bacaan-bacaan yang bagus. Kadang-kadang sebahagian tempat mereka apabila mengajar anak-anak kecil, mereka membaca dengan cara anak kecil membaca. Guru tu membaca. Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ajar anak itu baca begitu. Maka kanak-kanak itu akan ikutlah. Jadi kita dari kecil kita kena latih. Kerana ada, saya ingat pepatah Arab sebutnya, al-ilmu fi sigar kanakshi 'alal hajar. Ilmu kalau kita pahat daripada anak itu kecil, umur muda, umpama kita ketuk di atas batu. Al-ilmu fil kibar kanakshi 'alal watar. Ilmu dikala berumur sudah tua, umpama kita pahat di atas water. Al-watar, water, air lah. Kita pahat atas air tak jadi. Tak ada guna. Jadi sebab sebutan huruf Quran ni, kalau dah umur meningkat, kita nak sebut ra, nak sebut zai, nak sebut dad, nak sebut sin, nak sebut ta, memang tak jadi. Jadi Alhamdulillah saya ucap tahniah kepada saudara Amar dan atuknya. Mudah-mudahan diberkati Allah kerana menyampaikan Al-Quran, dan insyaAllah adik Amar akan terus belajar insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada adik Amar tadi yang memperdengarkan bacaan. Jadi contoh untuk para penonton di rumah untuk berani. Keberanian tu sebenarnya yang patut kita puji. Baca betul tak betul tu sebenarnya belakang kira. Sebab kita memang platform ini, Tilawah Interaktif ini memang disediakan untuk rakyat Malaysia di luar sana untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan. Sebab itulah kita minta untuk hubungi kita di sini di talian 03-2288-7876. Baik Ustaz, kita nak pergi ke Taranum pula Ustaz. Ya. Sebelum tu, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Kalau sudah pun bersedia, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Asal Ta'adi, salam baca. Oh, ya Allah. Okey, Puan Nisa. Okey, tak apa. Terima kasih, Ustaz. Maaf, Ustaz. Okey, kita beri peluang sekali lagi Haja. Peluang kedua, silakan Haja. Ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lil-dhikri fahal muddakir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lil-dhikri fahal muddakir. كذبت ثمود فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Hajah Esa. Tadi ada tersalah baca sikit tapi dia ulang balik, dia telefon lagi. Tak putus asa nak perbaiki lagi bacaan. Macam mana Ustaz bacaan Hajah Esa tadi Ustaz? Ya, Alhamdulillah Puan Hajah Esa. Saya tabik hormatlah. Kerana Puan Hajah semangat dan tidak ada rasa malu dan sebagainya. Mungkin ada orang dia kata Allah malulah saya tersilap ayat, tak naklah baca lagi. Tak, Puan Hajah mencuba. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahala yang besar menanti Puan Hajah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi bacaan lancar ya. Cuma dari segi cara menyebut huruf tu saya lihat ada bunyi kita kata kenegerian ya. Contoh kita dengar tadi fa kaifa kana, fa kaifa kana ya. Jadi dari situ kita dapat lihat penyempurnaan sifat huruf itu tidak begitu sempurna. Kerana orang Arab bila menyebut huruf tu dia tidak sebut dengan suara, lontaran suara begitu. Dia akan kawal dan dia akan guna suara yang agak tinggi. Contoh fa kaifa kana, fa kaifa, fa kaifa. Itu ada beza ya. Sama juga pada ayat yang lain. Walaqad. Itu dua. Inilah perkara yang selalu saya ulang-ulang ya. Kerana kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi sebut zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, kamu hias Al-Quran itu dengan suara kamu. Jadi perhiasan pada suara itu dia perlu melalui satu teknik yang betul. Kalau tidak kita akan baca Quran seperti mana kita bercakap. Dan again kadang kita lihat orang Arab pun kalau dia tak memahami betul-betul konsep suara dan tajwid, dia baca Quran macam dia bercakap. Jadi sama je. Saya tak pernah dengar lagi. Saya biasa dengar orang Arab baca Quran yang tak belajar tajwid kan. Dia baca tu begitulah. Dia macam dia bercakap macam dia baca surah khabar. Jadi kita nak Quran ni dia ada satu level yang lain. Dan maknanya kalau tak belajar, anda Arab ke, anda lahir duduk di Mekah ke, anda tetap juga tidak mampu untuk kuasai. Sama juga. Jadi petuanya adalah kena pergi belajar, berguru, cari guru-guru untuk tambahkan lagi ilmu Al-Quran. Baik, kita nak tadi dah cakap banyak kan. Takut ada penonton-penonton di rumah yang dah lupa macam mana nak alunkan Taranum Hijaz ni. Mungkin Ustaz boleh bagi contoh sikit macam mana cara murattal pula Ustaz untuk membacakan surah Al-Qamar ni. Baik, saya cubakan ya. Saya contohkan sekali lagi. Tadi kita buat Hijaz mujawad. Nah ini Hijaz murattal. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. Begitulah lebih kurang bunyinya. Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan secara murattal. Boleh juga penonton-penonton di rumah kalau nak baca dalam solat pun boleh kan Ustaz? Untuk mengalunkan Taranum Hijaz. Ustaz dah bagi contoh tadi. Harapnya pemanggil-pemanggil selepas ni bolehlah cuba-cuba untuk mengalunkan dengan Taranum Hijaz. Tak apa tersesat ke Taranum lain pun, tak ada Taranum pun tak apa sebenarnya. Yang penting kita cuba dan berani membaca. Okay, baik Ustaz, kita nak fokus sikit lagi dengan hukum tajwid. Kalau boleh Ustaz sambung sikit lagi Ustaz, mungkin dalam ayat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat antara juga benda yang kita boleh beri penumpuan ialah pada hukum ikhfa hakiki pada kalimah rihan sarsaran fi ya. Dua-dua tu ikhfa hakiki. Satu bertemu sad, satu bertemu fa. Tetapi cara membunyikan tu berbeza kerana sad tu hurufnya agak tebal, maka dia punya dengungnya ataupun dia punya bunyi ikhfa tu tebal ya. Rihan kita angkat rihan. Berbeza dengan fa.
Soron. Walaupun ra tu tebal, tapi kerana dia nak berjumpa dengan huruf yang rendah, yang istifal, maka dia perlu merendahkan. Soron fi. Itu antara hukum tajwid yang tuan-tuan kena cakna dan ambil perhatian. Sebenarnya saya tertarik pada ayat 17 ni sikit ni. Walaqad yassarnal Quran. Okay? Waqad yassarna ni kita boleh takrif ataupun tafsirkan berbagai. Antaranya disebut sesungguhnya Allah Ta'ala telah mudahkan Quran ni. Saya ingat saya belajar tafsir dulu, kata guru saya, Quran ni asalnya pada Lauh Mahfuz tu bukan begini bentuknya. Tetapi bila diturunkan kepada lisan Nabi Muhammad SAW, jadi begini untuk kita mudah baca. Jadi kalau kita tak nak belajar, memanglah payah. Tapi kalau kita nak belajar, insya-Allah Tuhan akan mudahkan, kerana Tuhan janji walaqad yassarnal Quran. Kami dah mudahkan Quran, tinggal kita nak sambut atau tidak. Itu saja. Betul tu. Indah betul ayat ke-17 ni. Harap penonton di rumah boleh ambil iktibar dan pengajaran daripada ayat yang ke-17 ni. Dan kita sudah pun ada seorang lagi pemanggil di talian. Kalau sudah pun bersedia. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Adik Nur Fatihah. Nur Fatihah. Berapa tahun ni, Dek? 12. 12? Ha. 12. Okey. Adik dah bersedia dah nak baca surah Al-Qamar? Dah. Okey. Kalau dah bersedia boleh teruskan bacaan adik. Silakan adik Fatihah. Ada maknya baca. Okey, silakan adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أججاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. Sadaqallah. Adik Fatihah sekolah di mana? Sekolah Kebangsaan Bukit Sadu 1. Di mana? Sekolah Kebangsaan Bukit Sadu 1. Ya, okey. Belajar Quran di mana? Dengan Umi. Dengan Umi, alhamdulillah. Okey, terima kasih adik Fatihah. Ustaz doakan semoga dapat membaca terus dengan baik, insya-Allah. Terima kasih adik Fatihah, bacaan yang sangat lancar, sangat baik. Tahniah kepada Fatihah dan juga ibunya. Tapi kita nak dengarkan, mungkin ada komen ke Ustaz untuk adik Fatihah ni? Alhamdulillah baiklah saya kira. Dengan kadar umur tu dah cukup baik ya. Cuma mungkin taranum tu tak ada lagi ya. Saya sangat gembira kalau adik Fatihah ibunya boleh bawa mungkin ada guru-guru lain kan yang boleh ajar taranum untuk kita meningkatkan penguasaan kita. Sebab saya ingat dulu saya belajar taranum juga mula-mula Jadi tahun dulu. berapa tu Ustaz? Saya sekolah rendah juga. Darjah 5, darjah 6 gitulah. Jadi guru tu duduk jauh sikitlah. Jadi almarhum ayah saya bawalah pergi hantar kan. Lepas tu kan lepas 2 jam tu dia ambil balik ya. Begitulah pergi belajar. Jadi maknanya pengorbanan seorang ayah. Kadang-kadang sampai saya. kita pun sampai kebas-kebas kaki. Jadi memang kadang ibu bapa ni dia tak mampu nak ajar, jadi dia boleh minta bantuan. Jadi tu saya kira semangat yang ada pada seorang ibu dan ayah untuk anaknya pandai Quran ni, insya-Allah akan membawa anak tu berjaya, insya-Allah. Insya-Allah. Lepas ni adik Fatihah bolehlah cuba pula belajar taranum. Okey, kita nak dengarkan lagi pemanggil-pemanggil kita selepas ini. Sebelum tu kita nak berehat dulu seketika. Jumpa lagi selepas ini dalam rancangan tilawah interaktif.
Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan Tilawah Interaktif. Untuk sahabat-sahabat yang baru saja mengikuti kita di sini, kita hari ini belajar surah Al-Qamar ayat 17 hingga ayat 21 dengan Tarannum Hijaz. Jadi anda boleh hubungi kami di sini di talian 03-2288-7876. Baik, tadi kita dah ada beberapa pemanggil yang menghubungi kita di sini. Lepas ni kita nak dengar lagi pembaca-pembaca dari seluruh Malaysia menghubungi kami di sini, insya-Allah. Baik, kita nak fokus kepada hukum tajwid lagi, Ustaz. Macam mana, sebab hukum tajwid ni banyak. Jadi macam mana tu nak ingat, nak hafal, nak kena hafal sesuatu ke macam mana, Ustaz? Mungkin Ustaz ada tips sikit nak bagi dekat penonton di rumah? Sebenarnya hukum tajwid ni kita tak perlu hafal. Kita perlu yang perlu faham dan boleh baca dengan fasih. Jadi kalau kita lihat dalam kitab tajwid pun awal-awal dia kata sebut hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau kita belajar tak begitu banyak tapi kita dah boleh baca dan guru kita kata betul ni, itu sudah memadai untuk diri dia sendiri. Maknanya sudah terlepas dan dia tak perlulah nak terlalu fikir nak ingat hukum ni. Tapi kalau dia boleh ingat, boleh faham, boleh ajar, itu masya-Allah lebih baiklah. Jadi sekurang-kurangnya dia boleh faham, boleh baca. Ramai orang rasa tajwid susah kerana dia nak kena hafal. Itu yang jadi susah. Jadi hafal tu nombor 2. Nak hafal huruf ikhfa ada 15 dah. Dia kata kalau macam ni Ustaz, 15 huruf 15 hari baru saya pandai nak hafal satu huruf sehari. Jadi tak perlu. Jadi dia tengok tu dia dah boleh agak dah, bunyi dia macam ni, itu sudah cukup. Kecuali lah anak-anak muda, orang yang memang takhasus tajwid, qiraat, itu lain. Dia memang kena expert dalam bidang ini. Kecuali kalau orang tu dia nak ambil ujian tajwid ke, barulah dia kena buat nota-nota semua tu kan, untuk kita hafal. Untuk budak-budak muda, mereka otak mereka agak laju kan. Tapi kalau orang dah umur 50 ataupun masuk 70, 80, itu tidak lagi menjadi keutamaan. Yang penting dia baca. Yang penting dia baca dengan betul lah kan, begitu hukum tajwid. Okey, baik. Kita nak pergi ke Tarannum pula, Ustaz. Tarannum Hijaz ni macam mana cara mahattahnya dia, macam mana cara membacanya, macam mana? Boleh Ustaz terangkan sikit? Baik. Lagu Hijaz ni seperti mana kita sebut tadi, dia sebenarnya lagu Hijaz ni sedih. Bunyi sedih, bunyi syahdu, tetapi tegas. Dia beza dengan Nahwan. Nahwan sedih juga. Nahwan ni dahlah sedih, lembut pula. Hijaz ni sedih tapi dia tegas, dia bunyi garang. Itu sebab saya kira memang ayat ini sesuai dengan lagu Hijaz. Sebab kita cerita tentang kaum Nabi Hud yang dihantar oleh Allah SWT, rihan sarsaran ni, angin yang kencang ni, sehingga bila kena angin tu beku, mati terus. Jadi kita guna lagu Hijaz ni dengan mahattah ataupun bunga-bunga lagu atau pengakhiran lagu yang pelbagai untuk menggambarkan. Contoh kita boleh buat sebagai contoh, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Kita tekan suara tu nak menggambarkan maknanya tu. Itu lagu Hijaz tu akan jadi lebih cantik dan lebih bersemangat. Itu antara contohnya lah. Itulah antara Tarannum, contoh Tarannum Hijaz dan macam mana untuk menggayakannya. Baik, kita sudah ada seorang lagi pemanggil di talian. Kalau sudah pun bersedia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Mansur Isa. Encik Mansur Isa. Ya. Ada di mana tu Encik Mansur? Ada dekat Tepok. Maaf tak dengar. Ya, Tepok. Oh, okey. Di Terengganu ya? Ke ada di Terengganu ya Encik Mansur? Ya, Terengganu. Okey, dah bersedia dah nak baca surah Al-Qamar? Dah bersedia dah Encik Mansur? Ya, nak buat YouTuber. Okey, minta Encik Mansur jauhkan sikit daripada televisyen ni sebab takut mengganggu siaran kita di sini. Okey, kalau sudah pun bersedia boleh teruskan bacaan. Ya. Sila Encik Mansur, sila.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terus Cik Mansur, tak perlu tunggu, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kawwabat 'adun فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Mansur daripada Terengganu. Okey. Baik Ustaz, tadi saya dengar Encik Mansur ni mungkin dia berada bersama dengan kita. Saya dengar dia ada tekankan dekat mustamir semua tu Ustaz. Macam mana Ustaz dengan komen? Baik, sikit je saya nak komen. Mustamir tu dia cantik dah dia sebut. Cuma Encik Mansur ni pada huruf zal tak kena. Zal ni kita kena letak. Umpama kita sebut contoh ni gigi kan. Kita letak kita punya lidah ni begini. Dekat dengan gigi tu. Keluar sikit je ya. Tadi nampak macam tak je lah kallabat letak kazzabat kemudian azabi kemudian azabi wa nuzur. Ada empat kali ataupun 5 kali zal di situ. Jadi kita letak azabi kazzabat wa nuzur. Kalau kita letak betul bunyi dia keluar betul. Kalau kita letak belakang-belakang tu itu yang jadi tak fasih. Saya kira itu saja. Yang lain-lain tu saya kira bolehlah diterima. Apapun Encik Mansur insya-Allah saya harap kekal menghubungi kita pada siri-siri akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Okey baik. Saya kira semua peserta-peserta hari ini sangat bersemangat. Yang ni pun tak berhenti-henti lagi berdering. Sangat meriah hari ini. PKP sebab semua orang ada di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada Ustaz atas segala tunjuk ajar yang diberikan. Walaupun kita terpaksa pakai pelitup muka semua tapi Ustaz tetap semangat bagi segala ilmu dekat penonton-penonton di rumah. Jadi pastikan anda setia bersama dengan kami untuk episod-episod yang akan datang. Kekal bersama dengan kami di dalam rancangan tilawah interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.